Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam tadi seorang pemimpin UMNO bertaraf menteri telah menghubungi saya dan memberitahu saya bahawasanya surat aku janji yang saya keluarkan di Malaysia Today itu memang authentic, bukan fake, bukan surat palsu. Saya memang dah tahu surat tu bukan fake, memang surat authentic oleh kerana sumber saya, source yang beri kepada saya tu orang dalam. Ini bukan saya dapat dari third party, saya dapat from the horse's mouth. Oleh kerana tu saya telah hantar salinan surat itu kepada SPRM supaya SPRM boleh menyiasat dan mereka boleh buat siasatan melalui forensic test. Senang saja. Mereka boleh cek tiga-tiga tanda tangan tu, whether tanda tangan tiga orang tu tanda tangan forgery ataupun it's authentic. Very easy. Sekejap saja mereka boleh buat. Dan SPRM sedang melancarkan siasatan untuk menentukan yang surat tu surat authentic dan bukan surat fake. Jadi tak lama lagi kita akan tahu. Soalan dia, is a stupid move. Dan beberapa orang telah beritahu saya. Ada seorang tu very close dengan Rosmah Mansor. Dia beritahu saya Rosmah Mansor pun ada komen. Sebab apa Zaid ni bodoh sangat. Buat macam kerja macam budak sekolah ni. Ini bukan kerja orang pandai, ini kerja orang bodoh. Jadi mereka ingat Zaid ni mungkin bodoh kot. Zaid ni telah buat kesilapan besar. Actually Zaid tidak bodoh. Zaid bodoh-bodoh sepat. Bodoh-bodoh sepat ni maknanya pura-pura bodoh padahal very clever, cerdik gila. Cuma dia buat macam dia ni bodoh. Sebab orang yang veteran politik, orang yang dah lama duduk dalam politik, mereka tak akan buat benda macam ni oleh kerana benda ni memerangkap diri sendiri, nombor satu. Nombor dua, mana ada rahsia dalam Malaysia ni. Surat macam ni dalam sejam akan bocor. So you buat satu benda yang you tahu akan bocor dan akan merosakkan keadaan. Apa game Zaid main ni? Yang sebenar, Zaid tidak bodoh. Zaid knows what he's doing. Dan Zaid tahu, surat ini akan mencederakan UMNO. Akan merosakkan peluang UMNO untuk menang pilihan raya. Sebab apa Zaid buat benda macam ni? Yang akhirnya akan membawa bala kepada UMNO. Inilah game plan dia. Game plan Zaid bukan untuk menang pilihan raya. Oleh kerana Zaid tahu UMNO Barisan Nasional sukar nak menang pilihan raya. Walaupun blogger-blogger UMNO seperti Lokman Adam misalnya berkata, kali ini UMNO akan menang besar. UMNO bukan saja akan menang pilihan raya, akan menang 2/3 dari kerusi untuk bentuk kerajaan solo. UMNO tak payah berpakat dengan sesiapa, baik PAS, baik Parti Bersatu, baik siapa sekalipun. On its own, sebagai Barisan Nasional, UMNO boleh menang pilihan raya dan boleh menang besar. 2/3 majority. Tak boleh. The field is too crowded. Ramai sangat. Kalau kata undi Cina ni tak apa, undi India tak apa, undi Cina, undi India akan pergi ke Pakatan Harapan 90%. Undi Melayu ni pecah. Pecah di antara banyak parti, banyak gabungan. So kalau nak menang pilihan raya berdasar kepada undi Cina sahaja atau undi India, tak boleh. Dia kena lebih dari 60% dari undi yang you dapat tu dari undi Melayu. More than 60%. Tapi undi Melayu ni pecah 4-5. Macam mana you nak dapat 60%? Jadi bermaknanya UMNO tidak boleh menang. Barisan tidak boleh menang pilihan raya ini. UMNO ataupun mana-mana parti sekalipun tidak akan menang cukup undi untuk bentuk kerajaan. Nobody. Baik Pakatan, baik Perikatan, baik GTA,
Sabah Sarawak pun, walaupun mereka akan menang banyak undi, tapi tak cukup untuk Sabah Sarawak bentuk kerajaan on their own. So ada 5-6 gabungan ni, semua akan menang sebahagian sahaja dari undi. So bermaknanya tidak ada siapa yang akan menang lebih dari 50%. So terpaksa dua gabungan bergabung untuk membentuk unity government ataupun kerajaan perpaduan. So bagi UMNO, bagi Zaid, dia tahu UMNO Barisan will never be able to win enough votes, enough seats to form the government. Jadi kalau UMNO Barisan masih nak bentuk kerajaan, kenalah bersama parti lain atau gabungan lain. Jadi deal telah dibuat di antara Zaid dengan Anwar, bahawasanya Zaid dengan Anwar akan bergabung, parti-parti mereka, gabungan mereka untuk bentuk kerajaan. So Zaid, dia tidak fikir sangat untuk jadi Perdana Menteri. Perjuangan Zaid hari ini bukan untuk menang pilihan raya supaya dia boleh jadi Perdana Menteri. Apa Zaid nak ialah duduk di dalam kerajaan dan mengguna kuasa dia di dalam kerajaan untuk menyelesaikan kes-kes mahkamah dia. Dan satu lagi kes yang di dalam siasatan, selain dari kes-kes yang sedang berjalan, ialah kes melibatkan rasuah dalam projek LCS, iaitu 20 juta Sing dollars ataupun 60 juta ringgit. Dan berita terkini yang saya dapat, Zaid Hamidi akan tarik Najib masuk sekali dalam kes tersebut. Bermaknanya mereka, kumpulan-kumpulan yang telah handle duit tersebut, akan berkata, ya, walaupun Zaid terima 20 juta Sing dollars ataupun 67 juta ringgit, dia terima bagi pihak Najib. Dia menguruskan kickback ni atau menguruskan rasuah ni on behalf of Najib, iaitu duit tu telah pergi ke Najib. Dan mereka akan keluarkan bukti bahawasanya selain dari 60 juta ringgit di dalam projek LCS ni, orang yang sama, broker yang sama yang handle negotiation 20 juta Sing dollars tadi, juga sebelum itu telah handle 110 juta ringgit kickback untuk UMNO. So bermaknanya 20 juta Sing dollars tadi ialah kes kedua. Sebelum tu ada satu lagi kes melibatkan 110 juta di mana ejen tersebut atau broker tersebut telah handle bagi pihak Najib. So bermaknanya orang tersebut yang telah negotiate dan handle duit ni mewakili Najib, bukan mewakili Zaid Hamidi. Zaid Hamidi cuma negotiate tapi bagi pihak Najib. So ini game plan dia. Bermaknanya Najib akan sangkut juga di dalam kes tersebut. Dan sekiranya Zaid didakwa, maka Najib pun akan ditarik masuk sekali dalam kes yang sama. So bermaknanya menjadi kepentingan atau faedah kepada Najib yang kes ni tidak dibawa ke depan, sebab sekira dibawa ke depan, Najib pun akan sangkut sekali. So ini sedang dirancang, and priority Zaid, tumpu yang apa Zaid duk tumpu ni is to settle all the court cases, not to become the Prime Minister. Yang akan jadi Prime Minister ialah Anwar Ibrahim, and the deal is Anwar Ibrahim akan selesaikan semua kes-kes yang melibatkan Zaid. And kes Najib bagaimana pula? Adakah Najib akan diberi pengampunan? The deal is Najib akan diberi pengampunan selepas PRU 16, bukan selepas PRU 15. Oleh kerana Najib kena terlebih dahulu menjalani sekurang-kurang separuh dari hukuman. Jadi dia dihukum 12 tahun, jadi kena sekurang-kurang 6 tahun,
barulah pertimbangan boleh diberi untuk memberi pengampunan kepada Najib. So Najib will not be out until after GE16, bukan GE15. So Najib akan terpaksa duduk di dalam penjara lagi 5 tahun lebih, barulah boleh dibebaskan. That's the deal. Zayed telah setuju, Anwar telah setuju. So the issue is Najib is going to be thrown under the bus. Najib akan dikorbankan untuk kepentingan Zayed, dan Zayed akan korbankan UMNO untuk kepentingan Anwar. That is the deal. Ramai orang UMNO sudah tahu, dan semua orang UMNO yang mengetahui pemimpin-pemimpin UMNO, termasuk menteri yang mengetahui game plan ini dan tidak setuju, telah disingkir. So, tidak. Zayed bukan bodoh. Tindakan Zayed untuk membuat secret deal ini bukan satu tindakan bodoh, dan tindakan Zayed untuk singkir beberapa pemimpin yang tidak bersama dia yang dinampak sebagai tindakan bodoh juga bukan bodoh. Semua tindakan ini merosakkan peluang UMNO di dalam pilihan raya, dan bukan saja merosakkan peluang UMNO, tapi memberi lebih peluang kepada Pakatan Harapan dan Anwar menang. Oleh kerana itu, Anwar dengan berani telah mengumumkan Pakatan Harapan sudah ada 100 kerusi dalam tangan. Pakatan Harapan has already got 100 parliament seats in his hands. Dia cuma perlu lagi berapa belas saja kerusi, 12 kerusi untuk bentuk kerajaan, ataupun 25 kerusi untuk bentuk kerajaan dengan satu majoriti yang boleh dikatakan selesa, comfortable majority, dan majority above 100 itu 20 atau 30 akan datang dari UMNO dan Barisan Nasional. So the issue is Anwar is going to be the next Prime Minister. Dan oleh kerana itu, Gobind Singh telah beritahu hari ini bahawasanya pilihan raya yang akan datang ni ialah pilihan di antara Zayed ataupun Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan secara tak langsung lah, Gobind Singh beritahu kita yang sebenarnya Anwar is going to be the next Prime Minister. Ni datang dari Gobind Singh. Gobind Singh cover lah sikit. It's either Zayed or Anwar. Takkan dia nak kata 100% confirm Anwar. Jadi kita tahu Zayed or Anwar is the next Prime Minister, kata Gobind Singh, tapi it cannot be Zayed oleh kerana kes Mahkamah Zayed. Assalamualaikum. Salam sejahtera.